Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita juga kita ingin melihat kalau pembelajaran itu menjadi sukar apabila pendekatan yang kita guna sama ada disebabkan oleh guru ataupun oleh murid itu sendiri. Jadi pendekatan yang dikatakan menyebabkan kesukaran dalam pembelajaran bahasa Arab ini pada pandangan ustaz, pada pengalaman ustaz, ialah kita beri fokus kepada tata bahasa melebihi yang diperlukan, ataupun kita mulakan dengan ayat-ayat yang panjang yang pelajar tidak sempat ataupun tidak mampu memahaminya dengan baik, tidak dapat menghadam dengan betul-betul. Ayat itu dipenuhi dengan maklumat-maklumat baru dan guru pula cuba menjelaskan maklumat-maklumat yang baru itu dengan tata bahasanya. Mungkin pelajar yang bijak boleh memahaminya dengan baik, tetapi mereka tetap tidak boleh mengguna dengan baik. Jadi sebagaimana kita tahu sebelum ini, objektif untuk belajar itu cukup penting. Sekiranya seseorang itu ingin belajar bercakap, maka kemahiran belajar mestilah kita tekan kepada kemahiran mendengar dan bercakap. Tetapi kalaulah pembelajaran itu di sekolah, oleh kerana di sekolah ini pendekatan yang kita lihat, mereka tidak menekankan kepada penggunaan bahasa, mereka menekankan kepada peperiksaan, maka pembelajaran itu sudah tentu tidak memberi fokus kepada pendengaran dan kepada percakapan. Maka pelajar sudah tentu tidak boleh bercakaplah bahasa Arab sebab pendekatannya begitu. Maka kemahiran belajar di sekolah dia hendaklah menekan kepada kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Juga dia kena menekan kepada tata bahasa supaya pelajar nanti balik ke rumah dapat belajar dengan sendiri, dia boleh faham apa itu tata bahasa, tapi tidak fokus kepada penggunaan. Jadi kesimpulannya, pendekatan objektif untuk belajar ni kita boleh bagi kepada dua, untuk komunikasi saja ataupun untuk kefahaman yang mendalam, untuk tujuan peperiksaan ke atau untuk apa dia. Yang paling baik sekalinya ialah gabungan dalam satu masa, gabungan kedua-dua perkara ini yang kita namakan pembelajaran secara menyeluruh, secara inklusif, secara takamuli. Maka ustaz nak namakan pendekatan ini pendekatan takamuli, pendekatan menyeluruh. Sebagai contohnya, kebiasaannya pelajar bila dia belajar bahasa Arab, biasanya guru-guru mengajar tentang fa'il madhi, fa'il mudhari'. Maka guru mula dengan belajar kalau fa'il madhinya kataba, mudhari'nya yaktubu, lepas tu fa'il amarnya uktub. Maka guru itu mungkin menulis ayat kataba Muhammadun ad-darsa, yaktubu Muhammadun ad-darsa, ya Muhammad uktub ad-darsa. Jadi apabila pelajar tidak faham, kita cuba menulis. Kataba itu ialah maknanya dia telah menulis, yaktubu dia sedang menulis, dia akan menulis, dia selalu menulis, uktub tulislah olehmu. Jadi kalaulah kita belajar untuk memahami, untuk mendalami, untuk tata bahasa, boleh. Tetapi pelajar yang belajar dalam cara macam ni, mereka tidak boleh bercakap dalam bahasa Arab. Mereka kaku, mereka dipenuhi dengan istilah-istilah, terminologi-terminologi yang baru mereka dengar, dan mungkin mereka lupa lepas itu. Sebab selepas dia balik di rumah, dia tak berlatih, dia tidak berbincang dengan kawan-kawan dia sebab tidak ada peluang untuk bercakap seperti itu. Ataupun guru itu mengajar terus, kalau kataba yaktubu uktub, kalau sa'ala yas'alu is'al, kalau jalasa yajlisu ijlis, begitulah seterusnya. Dengan mungkin pelajar tu dapat faham bentuknya. Kalau jalasa yajlisu fa'il amarnya ijlis, kalau kataba yaktubu fa'il amarnya uktub. Dengan berbagai pendekatan yang guru beri memang boleh, tetapi kalau untuk bercakap tidak boleh. Maka pendekatan yang sebelum ini kita sebut, kita jangan mendahului nahwu, kita jangan mendahului kefahaman yang mendalam, kita mendahului penggunaan. Apabila pelajar tu boleh memahami, boleh mengguna dengan baik, barulah tahap berikutnya
pelajar itu cuba melihat apa yang saya belajar sebelum ini. Oh, itu fi'il madhi. Jadi oh itu datang selepas melalui penggunaan yang begitu banyak. Sebab itu bahasa sebenarnya. Itu bahasa sebenarnya. Contohnya kalau Ustaz baca ayat ini, Ustaz akan baca satu ayat dan menjadi bahan pengajaran. Bahan ini kita jadikan bahan pengajaran. Katakanlah ayatnya, Yaumal ams sabahan wa ana fil bait kuntu aktubu dars summa usalli salatas duha wa fil masa jaa sadiqi Ahmad ila maktabi wa sa'alani aina Yusuf summa qultu lahu ittasil bihi khudh hadha raqmuhu 01 9 9 9 8 8 8 9 9 qala Ahmadu ma ajmal ar-raqm at-telefoni. Jadi ayat ini memang panjang. Kalaulah guru itu tersilap guna dia cuba menjelaskan nahu-nahunya, maka akhirnya pelajar itu akan disumat dengan banyak maklumat, tak sempat dia ataupun dia tidak mampu untuk menggunakan ayat-ayat yang sepatutnya dia mempelajari ayat ini dengan mudah. Iaitu pendekatannya, sebelum ayat ini dibentang, pelajar itu dah mempelajari sekadar ayat yang pendek dahulu daripada ayat tersebut. Contohnya, apabila kita dah belajar ma'ajmala, ma'asana, itu dah selesai, maka di hujung tu pelajar dapat memahami dengan baik tanpa dia memerlukan kepada terjemah. Kalau tidak, maka guru-guru terpaksa menterjemahkan. Jadi untuk akhir siri pada kali ini, Ustaz nak nasihatkan, semasa kita belajar hendaklah jauh daripada sebanyak mungkin tentang terjemahan. Jangan sekali-kali kita mengutamakan terjemahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak terjemah, cubalah kita menggunakan bahasa perantaraan lain. Kalau kita mengajar bahasa, kita orang Melayu mengajar bahasa Arab, gunalah bahasa Inggeris supaya pelajar itu tidak berfikir dalam bahasa ibundanya. Sebab ini kita belajar dalam bahasa Arab. Dan hendaklah apa yang kita perlu buat, kita adalah memahami mesej yang disampaikan dalam ayat itu melalui ayat, bukan melalui perkataan ke perkataan. Sebab perkataan ini mungkin berbeza apabila berada pada ayat, pada situasi yang berbeza. Yang ketiga, kalau kita nak terjemah sekalipun, terjemahkanlah dengan satu perkataan saja dalam ayat tersebut. Itu pun kalaulah ayat itu sukar untuk difahami. Jangan sekali-kali menterjemahkan keseluruhan ayat sehingga kan ana pun kita terjemah ana azhabu, saya sedang pergi, menyebabkan bahasa Melayu pun tak salah, bahasa Arab pun tak betul. Yang akhir sekali, nasihat Ustaz ialah hendaklah kita cuba menghafaz ayat, bukan perkataan. Ramai apabila sebut belajar bahasa Arab, mereka kata, awak kena hafal. Hafal apa dia? Jangan sekali-kali kita menghafalkan perkataan. Hendaklah hafal ayat. Contohnya kalau kita kata, cantiknya kereta ini, kita dah belajar bentuknya, ma'ajmala sayyarah. Jangan kita hafal pula ma tu apa dia, ajmala itu apa. Ini menyebabkan semasa kita nak guna, kita tak tahu nak guna. Sebab bahasa itu dia datang dalam pakejnya. Bahasa itu datang dalam pakej, bukan dalam berasingan. Itu saja yang Ustaz rasa untuk Ustaz sampaikan dalam siri ini. Dan insya-Allah untuk siri berikut pula, sebagai contoh, Ustaz akan tunjuk pula beberapa bahagian dalam siri yang kita nak teruskan. Apa yang setakat ini, apa yang Ustaz sebut di sini adalah merupakan satu panduan yang selalu Ustaz guna pakai sepanjang Ustaz mengajar. Dan panduan ini juga boleh digunakan oleh guru. Mungkin apa yang Ustaz sampai itu belum dapat difahami dengan seterusnya. Jadi untuk itu kita kena melihat dan kita kena terus berinteraksi dengan menggunakan bahasa Arab. InsyaAllah semoga semua ini dapat kita manfaatkan demi bahasa Al-Quran. Wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.